Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab 1.2, iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Dalam bab sebelum ni, bab 1.1, iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat, kita dah belajar ciri-ciri negara bangsa untuk kerajaan alam Melayu saja. Kita ulang balik. Ciri-ciri untuk kerajaan alam Melayu ni dia ada 4. Yang pertama sekali, raja. Raja menjadi tonggak utama kerajaan. Kedudukan raja diperkukuh dengan sistem pentadbiran yang dibantu oleh para pembesar. Maksud di sini raja tu dia ketua, dia duduk atas. Bawah dia ada siapa? Pembantu dia adalah pembesar. Raja memperoleh ketaatan daripada rakyatnya. Raja sentiasa ditaati dan dianggap suci. Maksud rakyat tu sentiasa taat kepada raja dan sentiasa raja tu dianggap suci. Yang kedua, undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan. Maksudnya ada undang-undang, maka sejahteralah sesebuah kerajaan tersebut. Undang-undang tersebut dipakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Contohnya, kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Seterusnya, yang ketiga ialah wilayah pengaruh, kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Dalam wilayah pengaruh tersebut, kawasan dia tu yang ada raja tu, maksudnya rakyat dia akui dan diterima raja tersebut sebagai seorang raja. Contohnya di sini, kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas. Yang keempat, rakyat merujuk kepada penduduk di dalam sesebuah wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka, mempunyai adat resam, kesenian dan pengalaman sejarah. Contohnya rakyat kerajaan Sriwijaya dengan upacara persetiaan dan minum air sumpah. Seterusnya kita masuk ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka ni dia mempunyai ciri-ciri sebuah negara yang moden dan unik. Sebab tu dia terkenal kerajaan Melayu Melaka ni, sebab dia ada sistem yang lebih spesifik. Jadi yang pertama sekali kita akan masuk kerajaan. Apa itu kerajaan? Badan yang diberi kuasa mengurus pentadbiran, menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara dan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar. Contohnya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni, raja dibantu 4 orang pembesar melalui sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pembesar 4 lipatan tu digunakan pada zaman Melayu Melaka tersebut untuk melancarkan lagi pengurusan tu. Yang kedua adalah rakyat. Rakyat ni siapa? Yang menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka dan mematuhi undang-undang yang telah dikuatkuasakan dalam wilayah tersebut. Siapa itu rakyat? Mereka ini secara amnya ialah orang Melayu dan orang laut. Golongan diperintah terdiri daripada rakyat yang merangkumi golongan merdeka dan hamba. Hubungan timbal balik mewujudkan persefahaman dalam pemerintahan. Hubungan timbal balik ini maksudnya apa? Hubungan timbal balik adalah rakyat dia memberi taat setia kepada raja, dan raja tersebut dia memberi kesejahteraan kepada rakyat. Maksudnya saling memberi. Seterusnya, kedaulatan. Kekuasaan tertinggi seseorang sultan terhadap rakyat. Maksud dia di sini, tak ada siapa boleh halang sultan tersebut ataupun raja tersebut untuk membuat keputusan, ataupun kekuasaan tu diberi kepada raja. Maksudnya raja ataupun sultan tu dia ada kuasa tersebut, dia boleh guna kuasa dia untuk memerintah. Contohnya di sini untuk mengubah undang-undang dan menguatkuasakan undang-undang. Tujuan dia apa? Supaya negara bebas daripada campur tangan dan taklukan kuasa asing. Seterusnya yang keempat, wilayah pengaruh.
kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Maksudnya di situ rakyat tersebut dia terima ataupun diakui raja tersebut di kawasan pengaruh dia tu. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas meliputi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Sangat luas lah tu, besar lah tu. Okey, yang kelima, undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang adalah cara formal untuk lindung rakyat. Tujuan dia, undang-undang dicipta untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat. Itu adalah tujuan dia. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat dua jenis undang-undang bertulis, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ini adalah undang-undang yang diguna pakai semasa pemerintahan Sultan Melaka. LAS adalah lambang kebesaran, simbol identiti sesebuah negara dan keistimewaan Sultan Melaka, simbol kedaulatan Sultan yang memerintah. Dia ada identiti dia tersendirilah untuk Sultan Melaka tu. Alat regalia, nobat, warna dan bahasa, undang-undang, protokol dan adat istiadat istana merupakan lambang kebesaran Sultan dan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, itu adalah untuk lambang kebesaran. Dia merupakan identiti sesebuah negara dan keistimewaan Sultan Melaka. Okey, kamu boleh rujuk nota peta minda yang telah Ustazah sediakan. Okey, harap kamu nampaklah dengan jelas. Kamu boleh buat sama macam Ustazah ataupun kamu boleh buat sendiri.